KPPB iaitu meletakkan model KPPB sebagai sumber utama suatu topik pembelajaran mengenai aspek bahasa semasa proses pengajaran dan pembelajaran secara langsung. Dan seterusnya adalah kesimpulan. Daripada kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna KPPB, kami telah banyak menerima faedah dari segi peningkatan pengetahuan secara mendalam, berfikir secara kreatif dan kritis serta dapat menjimat masa pelajar. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada kumpulan Puan Hajah Zaleha dan juga 4 pelajarnya. Jadi terus kita pergi kepada Dr. Narazah. Silakan Dr. Okey, terima kasih kepada Dr. Mak Rozi. Inilah buktinya ya Doktor. Tadi saya dah kata kumpulan sebelum ni, saya kata sama-samalah rancang dengan pensyarah lepas ni kan. Okay, tapi untuk kumpulan ini saya dapati pensyarah dan pelajarnya telah sama-sama menggunakan satu template perancangan dan secara telus pensyarahnya Puan Hajah Zaleha bersama pelajar tadi untuk menyusun pelan pembelajaran tersebut. Ya, jadi di sinilah satu keterbukaan yang kita kata suara pelajar pun diraih, pelajar juga diberi peluang dalam proses mereka bentuk pelan pembelajaran mereka sendiri. Ya. Tahniahlah ya, usaha ini satu yang baik ya. Cumanya ya bila saya perhatikan daripada dua kursus ini ya, kursus ini adalah kursus yang berkaitan tentang bahasa lah kalau saya lihat kan, tentang fonetik dengan apa lagi satu? Dengan linguistik. Dengan linguistik. Jadi nampak macam memang ada saking perubahan sehingga kan dia punya task pun nampak satu yang boleh disediakan dalam satu iaitu program ke penceramah, tetapi di situlah nampak bagaimana sasaran untuk setiap satu kursus itu dibuat secara sangat jelas. Hanya ada situ. Cuma ya kursus itu adalah berkaitan tentang bahasa, memang kebanyakannya adalah berfokus kepada proses ataupun daripada skill saja. Ya, jadi di situlah kalau idea awak adalah kuasai tata bahasa, mantapkan sebutan, tepatlah, tepat. Tapi kalau awak nak lihat lagi dia punya konsep yang lebih tinggi, banyak awak kena lihat dia punya fakta-fakta pengetahuan atau proses yang perlu dikuasai oleh dalam setiap kursus tu. Ya. Cuma soalan saya kat sini ada dua. Ya. Bila saya nampak kat situ memang jelas awak dapat lalui ya, dan aspeknya adalah aspek bahasa. Jadi bagaimana awak boleh bugarkan lagi ya awak punya konteks elemen perhubungan tu tadi. Sebab bila konteks bahasa dia dapatkan oleh communication skill tu tadi ya. Jadi bagaimana awak nak bugarkan lagi elemen perhubungan dengan rakam pembelajaran? What snack lepas awak nampak antara fonetik dengan linguistik ni tadi dan yang awak buat sesuatu yang melibatkan di pesada luar lagi. Bagaimana? Ya, siapa nak menjawab? Silakan. Seorang saja. Saya nak cuba menjawab. Baiklah. Bagi pendapat saya, bagi saya bahasa Melayu ni adalah salah satu dalam konteks yang luas sebab dia berkaitan dengan bahasa kan. Jadi kalau kita nak bawa dia kepada konteks luar daripada pembelajaran, contohnya kita boleh lihat maksudnya di peringkat universiti atau pendidikan tinggi sendiri ada berlangsungnya pidato dekan pendidikan yang diadakan di luar. Tapi saya rasa perkara seperti ini dapat menunjukkan bahawasanya bahasa Melayu itu bukan sahaja dalam konteks pendidikan bahasa Melayu, namun kita boleh bawa ke peringkat yang lebih tinggi di luar daripada pembelajaran dan juga pengajaran. Dan itu dapat membuktikan bahawasanya konteks pembelajaran fonetik seperti urutan baku, sebab kita tahu sendiri kan pidato debat bahasan sebagainya itu mengimplementasikan bahasa baku sendiri dan secara tidak langsung program-program seperti pertandingan debat pidato dan sebagainya itu juga menunjukkan tingkat ataupun kemahiran kognitif yang tinggi untuk
kita sampai ke peringkat tersebut. Itu pada pendapat saya. Lepas ini jadilah penganjur bagaimana nak terapkan dua kursus ini di dalam sesuatu program ataupun bengkel yang lebih melibatkan lagi akan pembelajaran yang luas. Dan soalan yang terakhir saya Dr. Bagaimana awak tahu bila awak dah lalui semua dua-dua kursus ni secara interdisciplinary, bagaimana awak tahu yang sebenarnya awak telah capai yang sepatutnya awak belajar? Bagaimana awak tahu awak telah capai yang sepatutnya awak kena belajar? Okey, siapa-siapa? Aiman? Adam? Ataupun Wafa? Okey, saya cuba jawab, Doktor. Okay, melalui selepas pada kami semua dah belajar, kami mampu untuk memastikan contohnya dalam skill fonetik dan selepas dapat bimbingan daripada pensyarah dan penilaian mereka pun mengatakan satu penilaian yang baik sebab kami mampu membuat fonetik dan juga contoh linguistik itu kita mampu membuat raja pohon dalam 3 kategori seperti pengukuran, perluasan dan penyusunan semula. Penyusunan semula ayat dan penerbitan ayat. Jadi selepas itu pensyarah memberikan kata yang baik sambil dibimbing oleh para pensyarah sendirilah. Kita Awak sendiri rasa itu ke yang sepatutnya awak capai? Yang awak capai itu ke sepatutnya awak belajar yang awak patut capai? Saya rasa sudah hampir mencapai apa yang target SPP hasil pembelajaran. Selain itu, saya ingin menambah. Okay. Kalau kita tengok setiap kursus dia ada hasil pembelajaran masing-masing. Jadi apabila kita mentelaah hasil pembelajaran tersebut, kita dapat tahu di mana kita berada, di mana pembelajaran kita sepatutnya capai. Jadi melalui hasil pembelajaran kita tahu di mana kekurangan kita dan di mana kita perlu menambah baik. Oleh itu seperti apa yang anda cakap, kalau kita mampu untuk membuat transkripsi fonetik fonologi dan melakukan transformasi generatif dan kita bentang berikramah dan forum, maka itu kita boleh angkat bahawasanya kita dah cukup dan mampu dalam menguasai subjek tersebut secara menyeluruh lah. Dan selain itu kalau kita tidak mampu menguasai subjek tersebut secara menyeluruh, kita perlulah bertanya kepada yang lebih arif seperti pensyarah-pensyarah JPM dan sebagainya lah, supaya input yang kita bawa kepada luar lepas ini dapat disampaikan secara benar dan telus. Okey, syabas. Hebat-hebat pelajar daripada IPGKB ni Dr. Rozi. Nampaknya penilai dah bagi 2 thumbs up tu. Nampaknya memang betul lah pelajar-pelajar IPG Kampus Kota Baru ni digilap dengan segitu baik oleh pensyarah-pensyarah kita di IPG, Doktor, kan. Dan hari ini lagilah digilap lagi bila penilai memberi satu inspirasi dan juga aspirasi kepada mereka untuk meneruskan lagi deep learning ni bagi karier masa depan. Cuma saya nak mencelas sikit, Doktor, berkaitan dengan penganjuran tu. Saya sangat setuju bila Dr. Azah memberi cadangan supaya pelajar-pelajar yang menjadi penganjur selepas ini. Bukan lagi pensyarah, pelajar Dan bila menjadi penganjur, it's not about you have to wait the event daripada pensyarah untuk awak nak anjurkan. You create the event. Awak perlu create kan event tu dan anjurkan sendiri dan cuma hantar laporan pada pensyarah. Itu adalah saya rasa pembelajaran alam baru. Ya, dan saya sangat setuju dengan Dr. Nazah ya. Pelajar sekarang apatah lagi siswa guru ni, you perlu belajar menjadi penganjur. Bukan lagi menunggu buah durian